إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الاسكندري شأن الليل الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih An-Nur Matayal Qulubi wal Asrari. An-Nuru Matayal Qulub wal Asrar. Bermula segala nur itu kenderaan segala hati kepada hadrat Tuhan yang mengetahui segala yang ghaib, kenderaan segala rahsia kepada hadrat Tuhan yang amat kuasa dengan kenyataan segala ilmu laduni. Ini kita sambung lagi. Mula-mula dulu dia sebut warid. Berapa kali disebut warid? 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Masuk yang keempat disebut anwar. Anwar atau nur. Nur kalau jamak dia anwar. Banyak nur tu jadi anwar lah. Kalau singular dia mufrad dia nur. Inna nura iza dakhala al-qalba infasaha wan syaraha. Sesungguhnya nur, kata Nabi, bila dia masuk dalam hati, lapang dan terbuka. Jadi hati itu jadi lapang dan terbuka. Jadi maknanya dimaksudkan dengan warid tu adalah nurul waridat. Nur yang datang daripada Allah Ta'ala, yang dituang oleh Allah ke dalam hati hamba. Maka bila nur tu masuk, hati jadi terang. Dengan terangnya hati itu, seorang hamba Allah tu boleh makrifah Allah, mengenai Allah, mengenai akan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kalau dia mengenal akan nama-nama Allah, akan sifat jamal seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, itu nama-nama lembut-lembut tu, Al-Ghafur. Itu membawakan dia kasih kepada Allah Ta'ala. Kasih, sayang, rindu. Kalau mata hati dia terang, dia nampak pula sifat-sifat jalal. Jalaluh. Seperti Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, apa lagi? Al-Qahar. Ini nama-nama yang keras-keras. Membawakan hatinya gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada gerun dan takut? Sebab hati yang terang tu mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Itu nur. Dalam ayat yang lain, dalam ayat Quran Allah sebut kata, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Apakah tidak mereka yang Allah Ta'ala bukakan hati mereka itu, lapangkan dada mereka itu, sesungguhnya mana kata hati mereka itu telah dimasukkan oleh nur oleh Allah Ta'ala. Bila Tuhan masukkan nur, hati lapang, terang, cerah, gitu.
Mana? Kali ini Syekh Ibn Atta nak terangkan peranan dan pentingnya nur atau anwar itu. Bukan Anwar Ibrahim ni. Ni Anwar ni Anwar ni nur. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum taruhum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum min wujuhihim min asaris sujud. Itu dia Tuhan cerita. Muhammad Rasulullah, orang yang bersama-sama Nabi Muhammad itu mereka yang tegas dengan kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Ruhama ubanahum, mereka bersifat ruhama, rahmat, kasih sayang sama mereka. Allazina ma'awashadu al-kufar ruhama tarum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka sentiasa rukuk dan sujud semata-mata mencari keredaan Allah Ta'ala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada muka mereka itu ada tanda-tanda sujud. Akibat daripada sifat-sifat mereka itu, yang pertama, tegas dengan kafir, dengan Islam dia kasih sayang, sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Maka jelma daripada ibadat itu nur, hingga bercahaya muka mereka itu, tanda-tanda sujud. Jadi ibadat tu dah keluar cahaya. Dia keluar cahaya. Dia panggil nur ibadat. Ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala sampai peringkat gerun dan takut. Begitu sasih dan sayang, rindu pada Allah. Maka ma'rifah keluar, panggil nur ma'rifah. Dia ada cahaya ma'rifah, cahaya tauhid, cahaya ketaatan. Semua ibadat-ibadat ni ada cahaya, ada nur dia. Kan? Dia ada nur. Itu dia. Bercahaya dia tu. Jadi kata musannif rahimahullah taala, al-nuru bermula nur itu, cahaya itu, anwar itu, al-anwaru bermula nur itu, matayal khulu, dia merupakan kenderaan hati, wal asrar, dan kenderaan rahsia. Apa itu kenderaan hati? Kita nak pergi mana mesti ada kenderaan. Mana boleh kita jalan kaki ke lapis jauh. Dia ada kenderaan tunggangan yang boleh menyampaikan kita pada satu matlamat. Kita nak pergi mana? Nak pergi buat. Kita naik motor, itu tunggangan kita, kenderaan kita. Kita naik kereta. Begitulah hati ni, dia ada kenderaan dia nak bergerak ke mana-mana. Nak masuk menghadap Allah Ta'ala, berjalan untuk makrifah pada Allah. Apa kenderaan dia? Anwar, cahaya. Kalau tak ada nur, gelap, nak jalan macam mana? Raba-raba. Orang duduk dalam gelap. Kan? Duduk dalam gelap, nak raba-raba, nak jalan tak boleh. Cahaya ni membawa kita berjalan. Jadi makrifah yang bercahaya, hati yang bercahaya merupakan kenderaan untuk sampai kita kepada Allah Ta'ala, untuk mengenal Allah Ta'ala. Dengan sulahan makna kata nur ini, terang mata hati kita. Kita bawa kereta lampu terang, lari laju kami. Kalau bawa kereta tu lampu malap, macam buat second lama. Kita ada kereta buat second lama punya, lampu lah malap nak mampu, lambatlah sampai. Kalau lampu tu terang, rancak dah, lari laju kami. Begitulah mata hati kita terang, rancak kita buat ibadat. Dia perlu nur sebagai kenderaan bagi hati berjalan, yakni menghadap Allah Subhanahu wa taala, nak mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asrar, dia juga kenderaan rahsia, untuk mendapat rahsia-rahsia. Semua ada rahsia, alam ni ada rahsia. Kita tak tahu ada corona, mana kita tahu corona.
Dulu tak ada, maka di bawah ada. Bila dah ni baru terbuka rahsia corona. Corona ni dia virus, dia tak boleh terbang pi, melainkan 1 meter, kurang 1 meter tak boleh sampai. Kita pun jarak 1 meter antara satu sama lain. Dia boleh berpindah melalui bosin, menguap apa, sentuhan. Baru pakai lah tu, pakai apa. Rupanya kita pakai lama dah. Pakai furdah tu lama pada mereka dah. Tu corona tu. Orang buat kajian, orang pakai furdah tak kena corona. Dia tutup habis semua tak kena. Terbuka rahsia. Bila berlaku corona ni, baru terbuka rahsia. Corona ni apa dia? Virus ni apa dia? Benda baru orang kaji nak cari ubat dia macam mana. Macam mana cara pencegahan dia. Alam ni semua ada rahsia. Banyak benda-benda kadang-kadang kita tak terbongkar. Mana kita tahu lalang-lalang tu semua boleh buat ubat. Ada rahsia tu. Tak ada Tuhan bagi jadi tak ada rahsia. Semua ada rahsia. Mana tahu satu hari besok akak lalang tu boleh kecil balik. Habis lalang semua orang habis. Tak payah racun dah cangkui akak lalang. Mana tahu kita nak tahu. Kajian-kajian saintifik daripada hari ke hari, jumpa macam-macam. Ni dia jumpa tu pula apa, ada semambu. Ada semambu pula dah. Macam-macam. Saya itu darah tinggi tak berturun. Maka ubat tak berturun. Ketegak punya darah tinggi apa pula tahu. Sampai 160. Dia telefon, Assalamualaikum, salam. Minta maaf lah malam ni tak ada nak main ceramah. Allah Ustaz, kami dah poster tak cerok dah. Ustaz kena main juga. Macam mana? Pergi ceramah, buat kuliah maghrib. Di nama kampung tu Kampung Tepoyak. Dekat Pendang. Lepas tu ceramah Pak Isya, payah Mak Insun. Tu jenis cakap lagu Siam tu. Hamai bila? Cakap lagu Siam apa? Lepas kuliah tu. Lepas tu saya kata agak driver tu, ada orang membik, orang benda banyak Insun membik. Dah singgah saat supermarket. Ustaz buat apa? Beli apple hijau. Beli apa? Beli 10 biji. Dah beli. Pergi kedai ada kedai, pergi singgah kedai makan. Tak apa, dia kata ada kawan kita. Blender 5 biji. Jangan buah apa-apa. Blender ada saja. Jangan buah gula-gula apa. Mana? Lepas tu bubuh straw satu. Hisap tu. Sampai habis 5 biji tu. Sampai tempat ceramah, antara nak tunggu ceramah pertama, ambil pam darah tu cek. Dia turun 130. Oh, tu dia. Rupanya apple ni, dia boleh turun tu. Baru terbuka rahsia apple. Boleh tak buka? Aku pun tak tahu. baru tahu. Semua ada rahsia. Alam ni semua ada rahsia. Tak ada satu kerja yang Tuhan jadikan sia-sia, tak ada. Begitu juga dengan rahsia-rahsia syariat. Syariat Allah, hukum Allah, semua ada rahsia. Cuma ulama buat satu kesimpulan, inna syari'ata kullaha masalih. Imma darul mafasid au jalbul masalih. Semuanya syariat Allah tu kullaha masalih, semuanya maslahah. Kalau wajib sunat tu semua baik. Mesti baiknya. Cuma kita boleh cari atau tak boleh cari. Kalau hati kita terang, Tuhan buka tu. Tu yang kata Imam Ghazali tu, dia hadis-hadis yang dia pertikaikan hadis dia merasai. Yang kata semayang malam apa? Semayang hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, Jumaat kan? Allah buka pintu hati dia. Dia ada kesan. Mungkin tak boleh nak membuktikan di sudut ilmiah kan. Kata hadis ni sahih kan, hadis ni apa. Tapi dia pun dapat merasai. Ahli sufi dapat merasai. Hikmah di sebalik amalan-amalan tu. Dipanggil hikmatut tasyri'. Kan? Itu rahsia-rahsia. Jadi untuk makna kita hati kita cantik, bersih elok. Untuk makna kita mendapat rahsia-rahsia ni, kita memerlukan nur. Memerlukan anwar. Apa anwar? Apa itu nur? Nurul waridat. Warid. Untuk dapat warid, dia kena ada wirid.
Tak ada wirid, tak ada warid. Kerja kita wirid lah. Apa wirid? Istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah di sudut lisan, hati dan perbuatan. Mulut sentiasa membesarkan Allah, itu panggil zikrullah, zikir dengan lidah. Kalau zikir dengan lidah saja, hati merayau ke lain, dia panggil zikir ghaflah. Kita bicara dulu kan? Kita naikkan sikit lagi. Bukan dengan lidah saja, kita tambah dengan hati. Maka dia panggil zikir ya khadha. Kan? Kita tambah dengan perbuatan lagi. Perbuatan kita mengagung dan membesarkan Allah, tidak menderaki Allah. 3 perkara ni, lidah, hati dan perbuatan serentak jalan, baru nama zikrullah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir ketika dia duduk, dia berdiri, dia duduk, dia berbaring di atas limbung mereka itu. Di 3 ni jalan serentak. Bila dilakukan secara istiqamah, dawam, dia panggil wirid. Kalau banyak, panggil aurat. Bila ada wirid, baru ada aurat, baru ada warid. Bila ada warid, baru ada nur. Itu jalan-jalan nak dapat tu. Jadi kerja kita berwirid, warid, Tuhan datangkan. Bila ada warid, baru ada nur. Apa itu nur? Nurul ma'rifah, cahaya makrifah, cahaya ibadat, cahaya keikhlasan, cahaya amal. Kan? Allah campak dia, kesedapan beramal, kesedapan berjihad, kesedapan bersedekah. Semua ni dapat lazat, sedap dan manis. Itu dia. Jadi pokoknya hati kita ni dia perlukan kenderaan, dia perlukan nur. Baru hati itu bercahaya, hati itu cantik, hati itu hebat. Itu dia. Bermula segala nur. Tengok dia kata anwar tu. Anwar tu segala nur. Banyaklah nur tu. Bukan satu nur, banyak nur. Nur makrifah, nur ibadat, nur sedekah, nur jihad. Oh, macam-macam. Bukan satu, banyak tu. Tu sebut anwar. Jadi anwar ni maksudnya orang yang banyak nur. Bukan orang yang ada Perdana Menteri. Kalau Allah terang mata hati kita, tak mau jawatan. Tak salah. Berat di akhirat besok. Bebanan cukup berat. Jangan cakap lah ni di pemerintah, di Perdana Menteri. Anak bini kita pun kita tak layak nak jawab di akhirat besok. Kita dah layak masuk syurga ni. Selangkah lagi nak masuk dah. Menyerit anak-anak. Ya Allah Tuanku, ni laki-laki ni lah. Dia ibadat hebat, dia semayang, dia itu, dia ini. Dia tak ajak kami sama. Ni, kerana laki-laki ni lah kami masuk neraka. Lagi bini menyerit pula. Ya Allah Tuanku, ni laki-laki ni. Dia kira dia ya. Dia lupakan aku. Dia tak bimbing aku. Dia tak didik aku. Allah lempak kita sekali dengan anak-anak bini kita masuk neraka. Itu anak bini 2-3 orang. Ni rakyat apa juta? 30 juta senang lah. Oh. Kena umaknya. Meraya malam-malam. Meraya. Nama nampak satu kemah, satu rumah tu, pondok kecil tu. Api menyala. Dia pun pergi. Dia dengar bunyi batuk apa semua. Dia hendak tengok satu perempuan. Anak dia berkelimpangan tidur. Tidur lebih anak. Perempuan tu masuk apa? Dia masuk. Assalamualaikum. Salam. Boleh kami masuk? Silalah. Makcik ni masak apa? Makcik masak batu dia kata. Dia rebus batu. Bila nampak? Kenapa masak batu? Saya nak melalaikan, melelapkan anak saya. Anak saya ni lapar, tak makan, dia kata. Kalau tanpa lapar, saya helah kat mereka. Kata makanan belum masak. Saya masak batu. Macam mana jadi macam ni, makcik? Ni Umar punya pasal. Dia tak tahu Umar depan dia. Ni Umar punya pasal. Suami saya mati berperang, dia kata. Dia tak ambil berat, hai saya. Tak ambil tahu, hai saya. Ketak, dia ketak bergigih. Terus keluar. Lepas tu dia punya pengawal ikut dia, ikut lagu. Pergi mana tuan? Kita balik. Dia kata. Kita balik, kita ambil gandum. Bagi makanan mereka ni. Dia ambil malam tu juga buka Baitul Mal.
Dia tanggung. Kemudian dia punya pengikut kata, tak apalah bagi saya tanggung. Bukan hang tanggung aku. Kerana akulah budak tu teriak, bapak tak makan apa semua. Kerana aku. Bukan kerana hang. Besok di akhirat Allah tanya hang, Allah tanya aku. Tanggung guni gandum tu. Lepas tu dia sendiri yang masak. Dia masak apa semua. Dah cukup masak. Dia gerak budak tu. Dia sendiri suap budak tu makan. Umar ni jenis perongai. Bukan jenis orang melawak. Dia melawakkan budak-budak tu malam tu. Dia cucuklah pinggang bagi budak tu gelak. Sampai kau ni akan lawak. Umar panggil aku ni. Dia kata apa? Dia kata, aku yang menyebabkan dia menangis. Aku kena bagi dia ketawa. Dia balik dia lah. Umar. Lepas tu dia kata, tuan baguslah dia kata. Yang perempuan ni. Tak baca Umar dia kata. Dia tak tahu dia Umar. Esok pagi, minta maaf lah. Tercicir nama puan. Saya tak sengaja. Pasal perempuan tu kata malam tu, aku nak report kat tuan. Umar tu ketak lutut tu. Hang punya pasal anak aku tak makan. Lepas tu bila dia kena bunuh, dia kena tikam. Dekat-dekat dia nak mati tu, dia pesan wasiat. Jangan lantik anak aku. Dia Abdullah jadi khalifah. Jangan lantik dia. Kerana beban ni besok di akhirat cukup berat. Siapa tahu beban kepimpinan ni dia tak maulah jadi pemimpin. Berat jawab dia. Saya pun heran orang berebut jadi menteri. Cukup heran tu. Kita khabar takut soalan di akhirat besok. Jangan buat pasal. Nak lepas diri kita seorang pun belum tentu lepas lagi. Ni nak heret orang berapa juta-juta rakyat. Umar bagi buta dia buat-buat tau. Dia berjalan pergi tu. Kalau mentang jalan nak pergi Madinah, dia nak pergi Mekah, nak pergi Syam. Dia Rizki tu. Dia Rizki tu. Dia tengok kau ada lubang kan nanti unta berjalan lagi terpelih lubang patah kaki unta. Kalau patah kaki unta Allah tanya Umar kata. Punya tu pun cukup takut. Malam-malam nak tidur pegang rotan. Menghadap kiblat semayang semua salat. Dia fikir apa yang dia buat tak kena dekat rakyat dia. Dia ambil rotan, piang, dia pukul belakang dia. Dia tibai belakang dia sendiri. Masa nak mandi mayat dia tu, orang tengok belakang dia berberat-berat. Tanya isteri dia, itulah kelakuan Umar dia tahu. Belum dia tidur, dia muhasabah. Kalau teringat ada benda yang dia buat tak betul, dia buat salah pada rakyat dia, dia tibai diri dia sendiri. Tu dia. Macam ni pun takut lagi yang kita berani. Aku heran lah orang berani jadi ketua. Tak mau lah. Tak mau. Ni kita kena faham. Jadi bermula segala nur itu kenderaan segala hati. Qulub. Qulub ni segala hati. Maknanya hati banyaklah. Hati manusia. Hati macam ni orang ni. Nur ni kenderaan segala hati. Ya. Kepada hadrat Tuhan. Kita nak berjalan kepada Tuhan. Apa makna berjalan kepada Tuhan? Beribadatlah. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Siapa bercita-cita bertemu dengan Tuhan dia, nak masuk menghadap hadrat Tuhan dia, apa cara dia? Falyamal amalan salihan. Kena buat amal soleh. Amal soleh itu jalan untuk masuk menghadap Allah, hadrat Tuhan. Amal soleh. Kena banyakkan amal soleh. Yang mengetahui segala yang gaib. Bila kita dapat masuk hadrat Tuhan, baru dapat terbuka yang gaib. Kan? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib. Antara beriman ni beriman dengan yang ghaib. Beriman dengan Allah, kita tak nampak Allah. Beriman malaikat, kita tak nampak malaikat. Beriman hari kiamat kita tak nampak. Beriman dengan apa? Siksa kubur, mana kita nampak? Semua ni ghaib semua. Ghaib tak boleh tengok mata kepala. Dia boleh nampak dengan mata hati. Ni mata hati ni nak suluh perkara-perkara ghaib ni. Lepas tu hati tu kena terang.
perlukan cahaya. Anwar tadi ni perlukan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nur tu masuklah hati, bahawa hati terang, dia yakin, yakin dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ni aku akan lantik mereka sebagai khalifah, pemerintah di muka bumi Allah. Berapa orang percaya? Percaya yang Islam tu nak menang. Orang beriman, beramal soleh akan menang, jadi khalifah, jadi pemerintah. Siapa nak percaya? Orang yang ada mata hati yang percaya. Apa Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dia kejar Nabi. Masa Nabi nak berhijrah ke Madinah, dia kejar Nabi. Bila dia nak sampai dekat dengan Nabi, bumi tangkap kaki kuda dia, tersungkuk dia ke depan. Agak Nabi berjalan jauh sikit, terlepas. Dia hambat lagi 3 kali. Dekat nak sampai, pong, bumi tangkap kaki kuda dia. Tak boleh. Akhirnya dia surrender. Nabi tanya Suraqah, kenapa datang tangkap aku pasal apa? Hang kejar aku pasal apa? Maka kata Suraqah bin Malik, aku ditawarkan 100 ekor unta oleh pembesar Quraisy. Siapa boleh tangkap Nabi Muhammad, hidup atau mati, 100 ekor unta. Suraqah, nak aku bagi kamu satu tawaran yang lebih lumayan. Nabi kata, apa dia? Gelang emas Raja Parsi. Gelang emas ni, bukan pasal gelang tu. Gelang tu makna kuasa. Kalau kita di sini, apa lambang kuasa agung? Tu keris panjang tu. Keris Sultan Perak, lambang kuasaan dia apa? Keris Taming Sari. Yang ada kat tu. Yang ada kat Sultan Perak tu keris Taming Sari lah. Yang hantu lawan dengan jebat tu. Itulah ada di Istana Perak tu. Keris Taming Sari. Kalau Parsi, dia punya lambang kebesaran gelang emas Raja Parsi. Lepas tu Suraqah bin Malik pun akhirnya dia masuk Islam. Jadi sahabat-sahabat bila dengar apa yang Nabi kata ni, mereka faham itu isyarat satu hari kerajaan Parsi akan ditumbangkan. Memang betul ya? Zaman Sayyidina Umar, bila perang Qadisiyah, tentera Islam dapat mengalahkan tentera Parsi. Yang kata tentera Parsi ni berlipat-lipat kali ganda. Berlipat-lipat kali ganda. Parsi ni dia berperang. Di antara strategi dia guna tentera bergajah. Ni depan dia bergajah tu. Belakang dia tunggu. Sini tentera Islam. Bila perang dia buat macam tu, dia perang dengan Rom, dia pakai gajah. Gajah ni akan diarah rempuh musuh-musuh tu. Bila gajah ni rempuh musuh, bila musuh jadi kelang kabut dengan gajah ni, dia dapat tembak, dapat panah lah ke belakang. Itu strategi dia bang. Tapi bila dalam perang Qadisiyah ni, mereka dipimpin oleh Rostam. Panglima tu nama masa tu nama Khalid bin Walid ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia arahkan supaya tentera Islam panah mata gajah. Dia letak pasukan pemanah tu tak depan. Ini sharpshooter punya. Penembak tepat. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Panah. Piu piu piu. Panah tu kena biji mata gajah. Kalau kulit tak lut, kena mata. Bila kena mata, gajah ni kena mata dia pening. Dia kona belakang, dia rempuh tentera Parsi. Tentera Parsi dia bercerai tau, berceramuk tentera Parsi. Tentera Islam yang kata lah seorang. Dia pun dah kena rempuh dek gajah. Lepas tu tentera Islam masuk istana Raja Parsi. Dah masuk istana Raja Parsi, panglima tu pergi ambil gelang Raja Parsi tu. Bagi kat Sayyidina Umar.
Umar menyerit, mana dia Suraqah bin Malik? Hari ni aku nak tunaikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Depa yakin bila Nabi kata bahawasanya gelang mah Raja Parsi tu nak bagi kat Suraqah bin Malik, satu isyarat jelas bahawa Parsi akan tumbang di tangan orang Islam. Tu buat kerja dia lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Orang yang yakin ya. Orang tak yakin lompat awal tu yang lari pergi masuk DAP tu. DAP buat kerja sama dengan DAP, jadi baru DAP tu tak yakin Islam. Dia tak yakin masa depan Islam. Nak yakin dengan apa? Dengan hati. Kalau hati dah gelap, nak yakin apa? Keyakinan ni lahir daripada hati yang ada mata, ada nur. Orang panggil mata hati. Dia ada mata hati, telinga hati, lidah hati. Hati ni dia macam ni, hati macam badan kita. Dia ada telinga, panggil telinga hati. Dia ada lidah, panggil lidah hati. Dia ada mata, ada orang panggil mata hati. Kalau mata ni, dia nampak yang dia. Kalau ada terai, tak nampak ada siapa belakang tu. Penglihatan dia terhad. Tapi mata hati tembus sampai dalam kubur, sampai akhirat, mana-mana halal. Itu mata hati, dia pandang jauh. Begitu juga telinga hati. Dengar bisikan-bisikan malaikat, bisikan syaitan. Ini telinga hati. Lidah hati, rasa sedap, manis, lazat. Kita lidah kita ni gulai dia rasa pedih masjid. Tapi lidah hati dia rasa tu kelazatan ibadat, kelazatan tu semua. Tu ada lidah hati dia panggil. Tu dia. Tu dia kata bermula segala nur itu kenderaan segala hati. Kenderaan nak pergi mana ni? Hadrat Tuhan. Untuk menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk sampai kepada makrifah kepada Allah Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Bila nur dah masuk dalam hati, boleh makna kita kenal benda yang gaib. Yakin sungguh-sungguh. Haqqul yakin, ainul yakin, kamalul yakin. Kita sekarang ni tak sampai haqqul yakin, kamalul yakin, belum. Dan semua yakin ada syurga, ada neraka. Ada neraka, ada. Neraka tu pandai. Pasal apa masuk neraka? Buat dosa. Tu aku tengok sebelah duduk berbaris. Baris apa? Tikam ekor. Dia kata neraka pandai. Hang berjudi masuk neraka. Tapi dia pergi tikam ekor. Dia kata saja dosa itu ni, tapi dia buat. Dia yakin ada syurga, tapi dia tak buat amalan nak masuk syurga. Dia yakin mati, tapi dia tak buat persiapan untuk mati. Itu makna tak sampai kepada makrifat yang sempurna. Tapi kalau nur dah masuk, maka dia mengetahui, dia mengenal segala yang gaib. Dia yakin sungguh-sungguh perkara yang gaib. Tadi. Dan kenderaan segala rahsia. Banyaklah Tuhan bagi rahsia-rahsia. Ada apa? Sayyidina Umar, dia tengah khutbah tu. Dia khutbah jemaat. Tiba-tiba khutbah dia boleh, dia lari pergi lain. Ittaqullah. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan supaya bertakwa kepada Allah. Cepat, dia kata. Terkejut orang semua nak. Cepat. Dia kata, musuh ke belakang tu. Dia macam dia seorang panglima tentera sedang memberi arahan kepada tentera-tentera dia. Sampai dia pun dalam masjid. Ada apa kena Umar ni? Rupanya dia nampak, di atas mimbar tu dia nampak tentera Islam tengah berperang. Dia nampak tentera musuh main ikut belakang. Tentera Islam tak perasan. Dia boleh bagi arahan, belakang kamu, boleh tahu musuh, cepat dia kata. Palik tengok musuh main. Tuhan buka dia benda-benda yang gaib. Dia kasyaf, muka syapah. Kita buka sampah. Bukan buka syapah. Tepak li topi, kita li kopi. Tahulah. Dia terbuka segala yang gaib, segala rahsia.
Tu Nabi ada tok guru ada. Tok guru boleh kenal anak murid dia tak sembahyang subuh. Ramai ni pondok ramai. Tak sembahyang subuh, mai masuk kelas, masuk terus duk sila buat warak kan. Subuh bayar lagi. Duduk. Bih bagi mai lagi qada. Guru kenal buka. Ini buka tak bayar subuh. Tiap guru tengok buka apa kedai. Dia kenal juga tu tipu lah. Kadang-kadang ada anak murid dia kan. Pak dia kaya lagi. Mai pondok sombong. Duit banyak. Tok guru arah dia. Pergi minta sedekah. Bagi tempurung pergi nak sedekah. Sebulan baru balik mai. Tu dia. Kenal dia kenal ni muka ni semua. Penakut pun dia kenal. Ni penakut nak apa. Siapa nak layan dia? Pondok masa tu dia pondok bukan ada jamban. Pondok ya, tempat masak, tempat tidur ya, jamban. Apa nama bilik ayak mah di Telaga tu. Macam dari sini pergi dekat dekat tahfiz nunu. Lepas tu dia nak terkencing, dia gerak kita. Mana larat, dia tak malam. Tempat teman kencing dia. Tok guru tahu. Tok guru kata di kaki penakut dia. Nak buat lagu mana? Dia pergi letak atas kubur. Tak kubur penjerit lah kawan tu. Dari pada kali tak apa dah. Tak takut dah. Jadi Tok guru terbuka rahsia. Dia tengok muka pun dia kenal. Kan? Itu dia. Kenderaan pada segala rahsia. Kepada hadrat Tuhan yang amat kuasa. Kenderaan yang membawa seorang tu hampir kepada Allah. Ma'rifah kepada Allah. Menghadap Allah. Hati yang bersinar nur itu. Dengan ibadat dia yang hebat dan membawa dia dekat dengan Allah. Ya. Dengan kenyataan segala ilmu laduni. Allah campak dia ilmu laduni. Ilmu yang tak perlu belajar. Dia mari sendiri. Anugerah terus pada Allah. Min ladunna ilma. Allah bagi ilmu pada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ilmu tu nama ilmu laduni. Ilmu yang tak nak cerita tak boleh. Kalau kita cerita jadi fitnah. Macam Nabi Khidir bunuh budak. Fitnah tu. Nabi Khidir tebuk perut samban. Itu fitnah semua tu. Jangan kita pula belagak macam Nabi Khidir pula. Jumpa budak pergi bunuh. Pasal apa? Laduni. Orang gantung lah lehat. Ada ilmu laduni. Ilmu ni mana yang dianugerah oleh Allah Ta'ala. Dapat terus ilmu tu daripada Allah. Tapi nak dapat ilmu ni pula, dia kena beramal dengan ilmu yang dia tahu. Man amila bima alima awrasahullah ilma malam ya'lam. Siapa beramal ilmu yang dia tahu. Nak beramal ilmu dia tahu, kena mengaji. Bila beramal baru dapat laduni. Itu dia. Mana boleh jahil dapat laduni? Kalau dapat ilmu dia pun tak tahu nak nilai. Dengan tak ada ilmu. Dapat ilmu laduni. Ilmu daripada Allah Ta'ala sendiri. Dan kalbun itu, hati itu isyarat kepada permulaan akal yang jatuh atas jamal ilahi. Itu dia. Kalbun itu, hati itu isyarat kepada permulaan akal. Mula-mula akal berfikir. Kita mengaji kan hukum akal. Kan? Innal hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsam. Al-ujubu wal istihalatu wal jawazu. Kita mengaji kan. Rukun bahawasanya hukum akal itu terbagi pada 3. Wajib, mustahil dan harus. Jadi wajib dan harus ni akal mula cara berfikir. Al-ujubu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Yang kata wajib tu barang yang tak terima oleh akal akan tiadanya. Bukan wujudu adamuhu. Benda perkara yang tak diterima oleh akal akan tak adanya. Itu makna wajib. Mustahil buat begini.
Itu peringkat awal dia. Peringkat mula macam tu belah dulu. Lama lepas tu, ini yang mendidik hati, membawa yakin adanya Allah Ta'ala, hebatnya Allah, sempurnanya Allah. Maka hati ini perlu pula dibajai, kan? Akal ini perlu dibaja, hati ini perlu dibaja. Baja dengan amal ibadat, baru hati ini akan subur, hati akan elok. Macam pokok dibaja, disiram, pokok ni akan hebat, kembang, akan subur, sampai dia ma'rifah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ibaratkan dalam Al-Quran, kan? Allah kata apa? Allah sebut dalam Al-Quran, apa nama, wa masalu kalimatu apa, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Surah Ibrahim. Tidak akan kau lihat wahai Muhammad contoh tentang kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah, orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul melalui kalimah la ilaha illallah tu, Muhammad Rasulullah tu. Kasyajaratin tayyibatin, seperti mana pohon yang baik, pokok yang elok. Macam mana pokok elok? Asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Akar dia mencengkam bumi, pucuk menjulang sampai ke langit. Tinggi tu. Pucuk akarnya tu menjulang, rimbun, kan? Pokok tu hebat, gagah, rimbun. Bila pokok tu rimbun, orang boleh berteduh bawah tu. Kita naik motor, kita letih-letih boleh tidur bawah pokok tu. Begitulah ibarat orang yang kalimah tayyibah, beriman kepada Allah dan Rasul, yang kuat ibadatnya, laksana satu pohon, tempat orang berlindung. Kalau dia suami, isteri boleh berlindung bawah dia. Kalau dia sebagai seorang bapa, anak-anak boleh berlindung bawah dia. Kalau dia pemimpin, rakyat boleh berlindung bawah dia. Bukan setakat tu, tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Dia mengeluarkan pula buah setiap musim dengan izin Tuhan dia. Keluar buah lagi, pokok pun keluar buah. Orang boleh makan buah dia, boleh ambil manfaat daripada buah dia. Begitulah orang beriman. Duit ringgit dia kita boleh ambil manfaat. Dia cukup ni, dia keluar zakat. Kalau dia kaya, dia sedekah, dia derma. Itu dia. Hebatlah orang ni. Ya. Jadi maka qalbun itu, hati itu permulaan akal yang jatuh atas jamal ilahi, sifat-sifat jamal. Sifat jamal seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ata, Al-Latif, nama-nama yang lembut-lembut. Dia kenal Tuhan dengan nama-nama tersebut. Ya, pada awal nazar, pada tilikan peringkat awal dia kenal Tuhan dengan nama-nama ni, hati dia tersangkut dengan Tuhan, mengharapkan pertolongan Allah, bantuan Allah, kasih sayang Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Dan sir itu dia kata batin khalbu, yang kesudahan kepadanya segala haqaiq. Sedangkan sir itu rahsia-rahsia batin hati, yang kita nak cerita pun tak boleh. Rahsia-rahsia ni, kan? Rindu dia pada Allah, kasih dia pada Allah, yakin dia pada Allah. Allah buka rahsia-rahsia kepada dia akan hakikat sesuatu. Semua ada hakikat. Bagi kita tengok memanglah orang buat jahat ni mungkar lah, kan? Tapi bagi mereka ada kebaikan dia. Di sebalik mungkar ada baik dia. Allah buka medan dakwah yang luas bagi dia, supaya kita bila mencegah mungkar kita dapat pahala. Kita tengok bagaimana orang yang mu'alaf, macam Herbert Liu. Herbert apa? Liu. Herbert Liu. Herbert Liu. Kita tengok macam mana dia punya kerja dakwah dia. Malu kita.
Kita dakwah sama kita boleh lah. Geng dalam surau, dalam pondok boleh lah. Nak pergi dakwah orang pergi jalan dia. Pakai dak. Dia boleh pergi jumpa mak. Kan? Tu dia. Dia nampak dengan mata hati kelebihan kerja-kerja dakwah. Kita tabligh. Kita tak boleh buat macam tabligh kau. Boleh pergi rumah-rumah. Pakai dak. Alhamdulillah apa? Kubur masing-masing. Cakap pelik aku tombok. Tak cerita tabligh gelak apa. Dulu saya duduk di Kuala Selangor. Duduk dengan Ansar. Duduk pergi dakwah kata, pergi mengajak kata-kata masjid. Lepas tu ada satu masjid tu. Mereka lah cerita jemaah masjid tu tak. Jemaah tabligh mai. Dia mai duduk tikar di masjid tu. Lepas tu hujan. Bila hujan, lepas tu adalah jatuh rasa masjid seorang tu tak bagi duduk dalam masjid. Dia tak bagi. Keluar. Tak boleh. Ni masjid bukan tempat tidur. Tempat buat ibadat. Dia halau orang tabligh tu. Orang tabligh tu kata, kami nak keluar lah. Kami nak keluar ni. Tapi tunggu saat boleh tak? Hujan serayat. Masa tu hujan. Hujan serayat kami pergi lah masjid lain. Tak boleh kena keluar macam ni. Tengah hujan tu. Dia suruh keluar. Mereka pun ambil lah bebek mereka duduk kaki lima. Kaki lima pun tak bagi. Tengah hujan orang keluar. Ada seorang tumbuk. Dia tumbuk kawan tu terpelanting. Dia bagi sungguh. Geram kot. Kawan ni JK masjid ni bila kena tumbuk, start motor pergi balai polis. Polis main. Balai robah polis main. Dia robah polis. Polis tu kenal kawan yang tumbuk tu. Bukan cik tak tahu saya siapa. Dia kata, memanglah kami kedai ke kantin, kami tumbuk orang. Saya lah ni cik, nak jadi baik lah ni. Malah main masjid ni. Seorang ni, JK masjid ni, cukup kau hajak dia tak. Dia tak bagi kami nak tumpang start kaki lima, tak bagi. Memang cik kami kenal dia ni. Kami jahat apa lah nak jadi baik. Bagilah daripada kaki lima kan. Hujan serayat dia pergi lah. Sampai tengah tu. Tabligh pun bukan semua warak semua. Ada juga yang telah seorang tu tumbuk kawan. Tu ada juga. Kita apa boleh buat kerja tu. Kita tak boleh. Lepas tu kalau orang kata nak masuk masjid, ikut tabligh. Kalau nak masuk masjid, ikut cara dia. Dengan iktikaf dia, dengan wirid dia, dengan zikir dia, baca Quran dia. Amal ibadat. Kita tak boleh nak ceru. Ada kebaikan dia. Kan? Lepas tu kawan saya baru ni dia cerita. Dia pergi supermarket. Dia terpusin. Terpusin. Lepas tu Cina tu kat saya. You tabligh lah? You tabligh lah? Saya bukan tabligh. Saya Wuhan Bari. Cina tu segak. Wuhan Bari. Segak orang Cina tu. Dia tak lah tabligh lah. Tabligh tu kemudian. Wuhan dulu. Daripada Wuhan tu melarat pergi kat tabligh. Punca dia Wuhan. Cina. Kita buat tibel gitu lah. Tak sarak bukan kita bukan tabligh. Wuhan kita beri. Kena suji sengap tu pada muka. Tu dia. Yang kesudahan hati ni bila kita baca dia elok, dia maknanya maka segala hakikat yang datang atasnya yang Allah anugerahkan bila terbuka pintu hakikat, dia nampak semua baik, tak ada yang jahat. Di sebalik jahat ada baik, sebalik mungkar ada baik, sebalik baik ada baik, sebalik kufur pun ada baik. Semua ada baik. Dia nampak gitu. Kan kita kata untung baik untung jahat daripada Allah Ta'ala. Semua baik daripada Allah. Cuma kita tak nampak lah benda ni kan? Macam saya selalu cerita, kita kadang-kadang kita seronok lah tengok kan anak kita pandai. Duk puji kata cerok, anak aku ni pandai, periksa nombor 1 manjang. Pasal apa? Pasal anak kita pandai. Nombor 1, nombor 2 pandai, nombor 3 bodoh. Periksa duk merah manjang. Kalau orang main rumah duk cerita anak yang pandai, anak yang bodoh tak mau cerita dah kat orang. Bodoh nak mampu. Tak apalah, budak tu besar. Dapat beasiswa scholarship, kamu pelajaran sampai luar negeri.
Kan? Balik-balik mai pegawai kerajaan, pegang jawatan tinggi. Dua-dua orang. Yang bodoh ni kerja kelang dekat kampung tu. Kerja kelang dekat Manjung ni kah, kat Taiping ni kah. Dia ni yang balik kampung pun. Dia balik tengok mak pak. Yang tu mana nak balik, tak sempat dah balik. Tambah virus ni mana dah balik dah. Mana? Dia sibuk apa peran lainnya. Duk barisan depan ni mana tempat nak balik dah. Balik beraya pun Allah sibuk nak mampu. Nama kita pun tua. Isteri pun tua. Mula-mula isteri kena stroke. Waktu dah setahun kita duk jaga bini, kita pula kena stroke. Dua-dua kena stroke. Nak kasi beli ayak pun tak payah. Nak masak makan siapa nak buat. Yang anak dua orang tu nak balik mana dana nak balik. Inilah yang kerja kelang ni. Kerja kelang berhenti kerja mai tunggu mak pak. Nasib baiklah hang mat hang bodoh. Kalau hang cerdik dia kami dua orang ni duduklah bilik ayak. Baru dia nampak rupanya bodoh tu ada hikmah dah. Ada baik dah. Kalau kita tak nampak. Tapi bagi orang yang Allah terang mata hati, nampak semua bagus. Ada hikmah dah. Waktu dalam jamaah ni, ramai-ramai ni semua ada kelebihan. Jangan kita nafikan. Semua ada. Sebab itu pemimpin yang bijak, dia memberi tugas yang kena kepada ahli-ahli dia. Hang pandai ni, kerja ni. Hang pandai ni, buat ni. Hang pandai ni, buat ni. Saya masa Mak Awang jadi Pesuruh Jaya, sebelum tu saya timbalan Pesuruh Jaya Perak. Dia naik-naik Pesuruh Jaya, dia lantik saya ketua keselamatan. Saya duk pegang pada dulu pengurusi lajnah tarbiyah. Dia bagi saya ketua keselamatan. Aku pakai jubah lah berserabih-serabih jaga keselamatan apa. Hang nak bagi keselamatan, bagi bekas pencen askar, pencen polis, baru betul. Dia bagi kat aku. Aku tak tahu buat apa. Jadi kita bagi tugas tak kena tempat dia. Habis. Tukang masak hang bagi tugas pomen. Dia nak masak skru dia. Dia masing-masing ada kelebihan dia. Bijaknya kita ni, kita letak orang tu kena pada tempat. Baru betul. Ni bagi tak kena tempat. Dia suruh aku jadi ketua keselamatan. Apalah aku nak jaga, aku pun tak tahu. Bukan ahli dia. Bila satu Tuhan bagi pada orang yang bukan ahli dia, jam. Kerja dia di jam. Tak berjalan. Tiap-tiap orang mesti ada kelebihan yang mesti. Cuma kita boleh cungkir, tak boleh cungkir tu ya. Mesti ada punya. Dia ada lebih, dia ada kurang. Tak semua kurang, tak ada lebih. Tak ada semua lebih, semua tak ada kurang. Dia mesti ada berlebih kurang. Mesti ada punya. Kan? Jadi dengan makna kita kata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka makna kata jatuhlah hatinya itu, akalnya itu yang jatuh atas jamal ilahi. Jamal, sifat jamal Tuhan pada awal nazar, dan sir itu batin khalbun, yang kesudahan kepadanya segala haqaiq yang datang atasnya, maka tahqiqlah dengan jalalnya. Bila kita betul-betul dianugerah oleh Allah terang mata hati, kita nampaklah kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga gerunlah hati kita kepada Allah Taala tu. Maka barang siapa, dia kata, terbit nur dalam hatinya, maka berjalan ia atas kenderaan pahamnya. Itu dia. Bila hati dia bercahaya, maka dia berjalan dengan kepahaman. Bukan agak-agak, bukan teraba-raba. Ni agak terai. Bukan pakai eksperimen. Memang penuh keyakinan. Sebab dia nampak terang. Yang baiknya, yang buruknya, yang eloknya, yang cantiknya, dia nampak jelas. Maka dia akan ambil tindakan yang tepat. Kerana dia bergerak di atas kepahaman. Macam mana dia faham? Dengan nur yang Allah campakkan dalam hatinya itu, dia yakin sungguh-sungguh. Letak kena pada tempat dia. Dan barang siapa terbit dalam sirnya,
maka berjalan ia dengan kenderaan ilmunya, ilmu ma'rifah. Bila Allah Ta'ala bagi dia makna kata bercahaya segala sir dia, maka dia bergerak dengan ilmu, ini ilmu ma'rifah. Ma'rifah ni kemuncak segala perjalanan. Macam disebut oleh Nabi, al-imanu uryan wa libasul taqwa wa zinatul haya wa samaratul ilmu. Iman telanjang, pakaian iman takwa, perhiasan iman malu, buah iman ilmu, ilmu ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan kenal yang yakin. Orang sebut kamalul yakin, keyakinan yang sempurna. Haqqul yakin, kamalul yakin. Dan barang siapa tiada dijadikan Allah baginya nur, maka tiadalah baginya daripada nur. Orang yang Tuhan tak bagi nur, tak ada nur. Tak ada nur, gelap. Duduk dalam gelap, teraba-raba. Macam Pakatan Harapan, teraba-raba. Saat macam tu, saat macam ni. Orang duk sibuk COVID-19 nak suruh pergi parlimen. Tak gila. Masa aman-aman damai dulu, parlimen selalu kosong. Parlimen dia pun tak ada. Sampai speaker jenuh panggil, turun masuk, tak ada orang. Dia pun buat apa pun tak tahu. Dia tanya, tu anak Maidin tu kata apa? Sejuk sangat parlimen ni. Oh, dulu sejuk, lah tak sejuk. Masa aman damai lu, apa tak mamai parlimen? Orang duk sibuk COVID ni, dia tak suruh pergi parlimen. Teraba-raba, tak tahu apa. Hidup tak ada matlamat sebab tak ada nur. Masa dia jadi pemerintah, dia bagi kat rakyat berapa tau? RM30. Boleh RM30 nak makan setahun. Tak gila. RM30 masuk kedai kopi, kena nasi lemak, habis makan 3-4 orang. Yang kerajaan nak bagi ni RM1,600. Dia berkata duit dulu pun tak habis lagi, yang 30. Bagi apa jadi menteri, mampu kami. Lim Gain jadi menteri kewangan, zaman lah ni, mampu lah hamba. Maka ubi kayu lah. Ubi kayu pun okey lah. Maka pasti lah jawab lah. Asyik baik lah ada Mahyudin. Bagi itu, bagi ni, bagi apa macam bagi. Suruh dia apa? Mampu apa bodoh. Tak kerti. Dan apabila ada, dia kata, nur itu kenderaan kepada hak yang menunggang kepadanya, maka tiadalah menunggang atasnya sesuatu daripada yang batil. Bila dia dapat tunggangan nur, dia tak tunggang yang lain dah. Tak tunggang dunia. Tak ada ikut yang lain-lain dah. Sebab dia dapat satu kenderaan yang hebat. Kenderaan yang hebat namanya nur. Nurul waridat tadi. Dia berjalan di atas nur. Mengikut nur. Bukan teraba-raba ikut hawa nafsu, tak. Dan tak kala ada nur itu serta dengan hati kepada tempat yang disehajanya, maka diumpamakan sekali dengan kenderaan dan segala dengan tenteranya, seperti kata an-nuru jundul khalbi. Lepas ni dia nak sebut pula, boleh juga diumpamakan bahawasanya makna kata nur itu sebagai tentera hati. Yang tadi dia panggil kenderaan. Nur sebagai kenderaan untuk kita berjalan. Ini pula nur sebagai tentera. Tentera yang boleh kita arah dia untuk menuju satu matlamat perjuangan. Jadi orang yang berjuang, dia kena ada nur. Kalau tak ada nur, dia tak ada tentera. Dia tak ada tentera, macam mana nak mengalahkan musuh? Jadi kita orang kena ada nur. Iman yang bercahaya, ibadat yang bercahaya, akhlak yang bercahaya, perjuangan yang bercahaya. Semua ini dipanggil nur. Kan? InsyaAllah. Satu lagi yang mana Syekh Ibn Atta akan bawa pula kepada perbincangan an-nuru jundul khalbi. Bahawa nur itu tentera hati. Bila sebut tentera, hati ni raja. Nur itu diarah untuk suluh ke mana. Diarah ke mana.
untuk buat kerja apa. Ini kita sambung akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. $175. Ha? 170. Oh. Tu saya telefon dia kata kalau 550 3 ekar tu lah. Dia kata memang 3 ekar pun. Saya pun tak tahu agaklah. 3,000 berapa ratus dekat 4,000. Lepas tu suruh Ibu Nadia cek dalam Shopee ni, ada yang murah lagi. Lebih kurang 1,400 itu ya. Mungkin kualiti lah kot kan. Kita akan nak kualiti cantik ingat. Jangan bagi lembu mai dah lah kan. Kita ambil yang tu kan. Yang tu 1,000 lebih ya. Pembekal dia kat ni aku lah kansar. Dia boleh hantar esok, boleh hantar tu. Kita ni esok boleh hantar. Jadi kita akan kepung tu kita punya kita punya tu tak lagi lembu mai pula, reban pula. Semalam reban dah. Pacak sukat kalau sukat tenang pergi tenang mai. Dia mai rempuh habis terpelantin semua habis. Ni malam ni tak tahu macam mana pula. Tapi kalau esok mai kita boleh pasang tu, dia tak mai kacau lah. Yang kedua, satu lagi cuba sukat. Sukat daripada yang pokok napia terbelah tapis tu. Bukan ada pokok napia kan, terbelah tapis tu. Yang tanam apa? Yang tanam rayam Belanda. Esok pagi cuba sukat. Kan? Panjang dia tu. Bukan lebar, panjang. Daripada rumah Pak Cik Bidin pergi sampai tu. Kanan lembu lah. Berapa jarak dia. Kita tengok. Yang ni agak-agak mana panjang? Lembu panjang. Betul ya? Confirm? Confirm tak payahlah. Kalau agak bawah, sukat lagi sekali. Kalau tak bawah, tak payahlah. Pasal saya cadang, bila nak lepas lembu dalam kawasan tu, kita tarik binatang tu. Dan lembu nak main kacau pokok yang Belanda ni, dia tak boleh kacau. Lepas tu besok ni tengok ada bukan banyak gelung-gelung kan. Gelung apa? Gelung tin tu. Yang pokok garu tu kan. Jangan yang duk kepung tu yang tak pakai tau. Bukan banyak tak pakai. Ambil kat traktor, pergi lungguk dekat sana. Dekat dia Belanda kita nak kepung. Kita pun jangan ambil yang sempadan dengan tahfiz tu. Yang sempadan dengan tahfiz kita biar. Bila tak nak lepas lembu, kita tarik tali tu. Yang tengah-tengah tu ya. Supaya dia makan, dia tak makan pokok. Pada makan daun-daun pokok tu habis ya. Kita nak selamatkan pokok tu. Kan? Pokok yang Belanda kita tu. Tu susah tu berapa tahun dah tu. Net tu. Yang kecil-kecil mati pi lah, yang besar-besar sikit. Tak apa, esok saya akan tunjuklah cara-cara dia. Jadi ambil gelung tu, bubulan traktor tu, pergi lungguk tanah. Jadi saya tunjuklah pokok yang mana yang elok kita kepung. Yang kecil tak payahlah, yang besar-besar yang elok subuk tu kita kepung. Yang rapat dengan tahfiz tu tak payah. Yang tu kita akan tarik wayar tu. Bila nak lepas lembu kita tarik wayar tu. Dia nak main tak boleh lah, dia kena wayar tu. Yang tu betul tak? Kira yang nu panjang lagi kan. Yang nu panjang lagi tak apa. Kita pakai yang nu, kita bawa main sini lah esok ni. Dia wayar tu guna dia, kita boleh blokkan tu. Kawasan lembu tu luas, kita blok. Jangan bagi dia masuk. Bila rumput tinggi, kita ubahlah blok lain pula. Kalau kita biar itu, bila tak nak dia rumput dah. Rumput tak nak dah. Jadi kita blok, jangan bagi dia masuk. Jadi bila rumput tu tinggi, kita blok lain pula. Kita pindah-pindahkan pada ragut dia tu. Itu cara yang kita nak buat. Tapi yang ni dia murah sikit. 1,400 tu ya. Tu saya kira 550 meter. Kalau 170 tu makna murah lagi lah. Mungkin 1,200 macam tu ya.
Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifuhu ghayruk. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi allazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wa min sayyil asqam. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah bil alamin. Takbir. 170 no?